Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam perkongsian ilmu ketiga. Okey, perkongsian dalam hari ini kita akan perkongsikan berkenaan dengan teknologi maklumat dan sains komputer juga, tetapi dalam bidang kelulusan. Okey, bagaimana kita nak masuk untuk kita sambung di IPTA atau IPTS. Okey, apa kelulusan yang diperlukan? Okey, subjek yang diperlukan dalam melanjutkan pelajaran di dalam bidang diploma ataupun degree atau master atau PhD adalah seperti berikut. Okey. Yang pertama adalah bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu ni kita tahu semua sekolah ambil, semua sekolah menengah SPM semua ambil. Okey, tak kisahlah jenis kebangsaan ke ataupun politeknik ke ataupun MRSM ke, semua akan ambil SPM iaitu dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni perlulah kredit ataupun lebih baik A ataupun B lah, tapi kredit pun so far okey. Okey, lepas tu bahasa ataupun English. Okey, bahasa Melayu, English, matematik, additional math ni adalah tambahan saja. Okey, tambahan saja. Sekiranya kalau anda lulus, alhamdulillah. Jika anda gagal pun jangan putus asa, anda boleh juga lanjutkan pelajaran dalam bidang diploma in information technology. Okey, sains dan juga mana-mana subjek yang kredit, tak kisahlah bahasa sejarah ke, mana-mana saja kredit. Okey, asalkan cukup 5 kredit. Okey. Okey. Seterusnya kita akan pergi apa yang akan kita pelajari dalam bidang IT ataupun sains komputer. Okey, SK itu stand for sains komputer. Okey. Okey, pertama kita tahu dalam information technology ini terdapat pelbagai subjek ataupun sains komputer pun terdapat pelbagai subjek yang kita akan belajar. Okey. Nanti saya akan terangkan satu persatu daripada list yang saya senaraikan ini. Apa itu C++ programming? Okey, C++ programming ini lebih kepada programming menggunakan software. Okey, C++ ni seperti kita boleh gunakan software Visual Basic, okey, Visual Basic, VBA. Okey, kita boleh guna juga Visual Studio, kita boleh guna berbagai-bagai software lah yang boleh dapatkan secara free ataupun berbayar. Okey. Yang kedua pula, data structure. Data structure ini kita akan belajar berkenaan dengan bagaimana data itu berhubung antara satu sama lain. Okey. Sebagai contoh macam kita akan develop sesuatu sistem. Menggunakan data structure ini kita boleh tahu macam mana kita punya data tu akan tersusun dengan rapi dan mudah difahami oleh orang lain untuk kita mengenal pasti apa yang berlaku masalah dalam programming kita. Okey, itu data structure. Data structure ni lebih kepada dia lebih kepada if else statement ataupun jika maka. Okey, contoh kalau anda ingin belajar dalam bidang diploma, maka anda perlu dapat kelulusan ini. Okey, so baru anda akan dapat untuk belajar diploma. Okey. Yang ketiga adalah komputer matematik. Komputer matematik ni dia lebih kepada 01. Kosong adalah off, satu adalah on. Jadi 01 ini, sebab komputer matematik ini dia lebih terangkan bagaimana komputer itu memahami cara kita berinteraksi dengan komputer. Okey, sebagai contoh, bila kita type di dalam Microsoft Word, kita type A dan kita akan masukkan A di keyboard, tapi keluar output di skrin adalah A. Sebenarnya komputer hanya tahu 0 dan 1 sahaja. Jadi bagaimana penggabungan antara 0 dengan 1 itu untuk dapatkan A. Okey, itu komputer matematik. Okey, kita berada kepada database. Okey, database pula dia lebih kepada penyimpanan data. Database ini berguna untuk penyimpanan data yang besar. Sebagai contoh, kita ambil sebagai PHP MyAdmin, itu lebih kepada SQL dan dia boleh simpan database dalam tu. Dan database ini digunakan untuk penyimpanan data lah, lebih detail dia. Okay. So principle of business ni kita lebih kepada pelajaran bagi untuk membuat perniagaan dalam bidang IT. Okay, sebagai contoh, kalau anda nak buka kedai telefon, anda kena ada scientific business punya kewangan lah. Okay, berapa kewangan, berapa costing, berapa gaji. Okay, itu principle of business. HTML programming ini lebih kepada website. Okay, sebagai contoh macam CIMB, okay, Facebook,
komputer. Itu lebih kepada HTML programming dan lain-lain lagi lah. Lain-lain lagi ni seperti networking, anda boleh masuk, ataupun anda boleh masuk dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan komputer lah. Tapi networking ini memerlukan specialist dalam bidang SK, iaitu sains komputer. Dia ada part-part tertentu yang anda boleh apply. Tapi untuk masuk sains komputer ini sama je macam masuk IT, tapi bila masuk dalam bidang networking, dia lebih tinggi lah dia punya expectation daripada kita fikirkan. Sekarang ni kita tengok pula kerjaya dalam bidang IT dan SK. Ingat ya, SK itu dia stand for Science Computer. Jadi saya ringkaskan. Terdapat beberapa bidang IT atau sains atau SK yang anda boleh dapat, yang anda boleh masuk dalam kerjaya sekiranya anda sambung diploma in information technology ataupun dalam sains komputer. Antara yang pertama adalah kita lihat kepada programming. Programming ini dia lebih kepada programmer lah. Programmer dia banyaklah bidang dia. Antara bidang yang kita boleh ceburi programming dalam C++, C Sharp, Java, HTML, PHP dan sebagainya lah. Yang kedua, Assistant Manager IT. Yalah, sudah tentulah bila kita sambung diploma dalam bidang IT ataupun sains komputer, Assistant Manager IT itu merupakan hardcore bidang kita. Jadi bidang yang betul-betul kuat untuk kita masuk ke dalam AMIT. Yang ketiga, System Analyst. System Analyst ini tugas dia adalah berkaitan dengan macam mana sistem itu digunakan oleh pengguna. Macam mana pengguna guna, apa keperluan sistem itu. Sekiranya nak develop sistem itu, apa yang diperlukan untuk sesuatu sistem itu berfungsi dengan baik. System Analyst ini lebih kepada documentation lah. Dia ini merupakan salah satu sistem analyst yang di mana menyediakan rangka programming, menyediakan rangka sistem itu untuk dibagikan kepada programmer. Jadi sistem analyst ni memang tugas dia berat lah, sebab dia akan tengok macam mana user punya requirement, macam mana sistem itu bergerak, apa salah sistem itu sekiranya dia nak check one by one. Yang ketiga, yang keempat pula, kita akan pergi pada freelance. Freelance ni kita tahu dia adalah pekerjaan bebas, tapi dalam bidang IT sebenarnya banyak je sekarang ini, pada zaman pandemik ini, banyak je yang melakukan sistem membuat sistem developer secara freelance. Sebenarnya freelance ni lagi tinggi lah dia punya demand berbanding dengan kita bekerja memakan gaji, sebab freelance ni kita bebas dan kita boleh interaksi dengan orang yang baru, dan kita boleh menambahkan ilmu kita dalam bidang IT lebih lagi lah. So yang ke-5, System Developer. Of course lah, bila kita dah masuk dalam bidang IT ataupun sains komputer, automatically lah kita akan menjadi seorang System Developer lah, ataupun sistem pembangunan sistem. Pembangunan sistem ini saya bagi tahu seronok sebenarnya. Bila anda tahu untuk develop satu sistem, anda rasa seronok sebab anda boleh develop bermacam-macam. Kalau anda pergi dekat pasaraya, diorang guna scan untuk bayar pun sistem. Anda pergi ke ATM, anda nak buat keluar duit tu pun itu sistem. Berbagai-bagai. Zaman sekarang ini adalah zaman 2021, merupakan zaman teknologi. Jadi jangan risau sekiranya anda keluar tak ada pekerjaan. Bagi saya, bila anda keluar sebagai IT, pekerjaan itu meluas dan anda boleh memilih apa yang anda inginkan, tapi dengan syarat jangan lupa untuk target pointer. Sebab tu ada related field in IT, seperti contoh anda boleh masuk dalam bidang networking, anda boleh bekerja dengan TM, anda boleh bekerja dengan DG, Maxi, Celcom. Itu adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan IT lah. Sekiranya anda sangat bijak dalam bidang IT, boleh pilih dalam bidang-bidang yang tertera di atas itu. Itulah kerjaya yang anda akan dapat sekiranya anda sambung IT atau sains komputer. Di sini saya ada bagi contoh. Antara orang yang berjaya, orang yang berjaya ni, saya bukan nak kata apalah, tapi dia orang ini memang betul-betul hebat dalam bidang IT. Seperti contoh Microsoft ini merupakan develop oleh Bill Gates, merupakan CEO of Microsoft. Bill Gates ni memang dia daripada software developer lah, jadi dia adalah orang yang berjaya, merupakan orang yang sangat berjaya untuk pembangunan Microsoft. Yang kedua, Facebook. Semua orang tahu Facebook, tapi siapa creator dia?
Okey, kreator dia adalah Mark Zuckerberg, merupakan CEO of Facebook. Okey, dia bukan Facebook saja, dia banyaklah, dia ada apa ni, dia ada banyaklah, dia ada WhatsApp. Okey, di WhatsApp pun dia beli. Okey. So, yang ketiga adalah Apple. Semua tahu Apple. Okey, siapa yang tak pakai iPhone kan? Okey, iPhone ini adalah merupakan gabungan antara dua orang kawan, Steve Jobs dan juga Tim Cook. Okey, dia merupakan CEO of Apple lah. Okey. So kedua-dua orang ini merupakan orang yang berjaya dalam bidang IT dan boleh develop diorang punya software sendiri. Okey. Adakah anda ingin menjadi seperti mereka? Okey. Sila fikir-fikirkan, renung-renungkan. Okey. Seterusnya, kita tahu apabila kita nak jadi macam mereka bukan mudah ya. Okey. So, saya harap jika anda rasa anda ingin menjadi salah seorang daripada mereka, anda boleh tinggalkan komen untuk anda sharing dengan saya apa-apa sahaja, okey, berkaitan dengan IT dan juga SK. Okey, jangan lupa untuk, sekiranya saya punya penerangan ini memenuhi ataupun memudahkan anda mendapat ilmu berkenaan dengan isu ini, anda jangan lupa untuk subscribe, tekan loceng dan tekan like untuk saya punya YouTube channel, dan anda boleh add saya di Facebook untuk berbagai-bagai masalah. Okey, itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, bye.